tonton semula. Okey semua, so kita dah record. Okey, so hari ni kita akan sambung kita punya kemahiran, iaitu dalam bagi topik pengurusan data. Okey, ini merupakan latihan yang baru sahaja awak buat pada minggu lepas. Kita dah buat apa? Kita dah belajar macam mana nak tafsir carta palang, bacat ataupun piktograf. And then kita dah buat, kita dah kenal pasti graf palang ni macam mana, piktograf ni macam mana, carta pai saja belum lagi. Okay, alright. Okay, dan awak pun dah cuba buat soalan-soalan yang melibatkan graf palang. Satu soalan. And then ini adalah soalan-soalan yang mungkin akan ditanya apabila soalan tentang graf palang keluar. So ada pelbagai soalan yang boleh ditanya. Okay. So ini adalah graf palang yang bentuk yang melintang. Ini graf palang menegak. Ini graf palang melintang. So jangan pelik pula, cikgu kenapa graf palang dia macam ni cikgu? Kejap menegak, kejap dia tidur. So memang ada dua jenis. Memang ada dua jenis. So hari ni kita akan buat yang ini pula. Soalan yang ketiga sebelum kita bergerak kepada piktograf. Okey semua, untuk soalan yang ketiga ni. Okey, kita tengok. Kita tengok dekat sini, dia ada apa? Dia ada warna kegemaran, favorite color. Favorite color kat sini kita ada warna biru, warna merah, warna kuning, warna hijau, warna ungu. Dan di sebelah kiri dia ni ada bilangan berapa ramai orang yang minat color ni. Berapa ramai orang yang minat color ni. Mungkin dalam kelas. Mungkin soalan ni ditanya dalam kelas ataupun dalam satu aliran tu. Alright. Okay, now kita tengok soalan yang pertama. Soalan ni ada satu soalan je. Untuk soalan ni cuma ada satu soalan ni saja. Soalan ni dibagi tahu carta palang menunjukkan warna kegemaran sekumpulan remaja. Sekumpulan remaja. Berapakah peratus penggemar warna merah daripada keseluruhan? So cuba buat soalan ni. Cikgu nak semua sekali cuba jawab soalan ni. Okay, cuba jawab, cuba baca betul-betul apa soalan diminta. Bila soalan tu dia nak peratus, percentage, apa yang kena ada sebenarnya? First kali apa yang awak nak kena ada? Dia ada something. Kalau awak betul-betul faham dia punya konsep dia, untuk menghasilkan peratus kita mesti ada satu benda. Apa dia benda tu? Siapa boleh beritahu cikgu? Sambil-sambil kawan-kawan awak buat, siapa boleh beritahu cikgu apa benda tu yang kita perlu ada? Kalau tak ada benda tu, memang kita tak ada hala tuju. Siapa boleh beritahu? Dalam ramai-ramai ni. Come on, dalam ramai-ramai ni siapa boleh beritahu cikgu? Apa yang kita perlu ada untuk hasilkan peratus? Okay, ingat apa yang kita perlu ada untuk hasilkan peratus adalah, okay, apa dia ni? Benda apa ni? Fraction. Yes, awak perlu ada fraction. Mesti ada fraction. Untuk hasilkan peratus, mesti ada fraction. So, fraction tu datang daripada mana? Datang daripada graf ni. Okay. So, awak kena tahu konsep fraction lah. Konsep fraction ni sebenarnya awak dah belajar di masa tahun 3 lagi. Bawah ni apa dia, atas ni apa. Cikgu terang lagi sekali. So atas, waktu kelas kita pun cikgu dah ada terangkan. Okay, bawah ni adalah bilangan keseluruhan. Total semua sekali. A adalah bilangan soalan minta apa? Kalau soalan minta bilangan warna merah, merah lah. Kalau soalan minta bilangan warna hijau, hijau lah. Macam tu. So wujudkan fraction. Bila dah ada fraction, barulah kita boleh cari peratus. Nak cari peratus, fraction yang ada darabkan dengan 100%. Alright. Boleh buat sekarang. Come on. Cikgu dah bagi hint dia tu. Cikgu bagi hint dah sebenarnya. Okay, cikgu baru nak letak masa Cikgu bagi masa dekat awak 2 minit saja. Sebab
uh, lagi 30 saat tu dah lebih dah. Dah lebih dah. Sebab cikgu letak, cikgu on kan masa ni lambat. So, cikgu ambil lagi 30 saat tu. Sebab soalan ni, walaupun soalan ni soalan penyelesaian masalah berayat, tapi dia bukan soalan yang susah sangat. So, bila bukan susah sangat, awak tak boleh jawab lebih daripada 2 minit 30 saat. Sebab memang limit satu soalan tu tak boleh lebih daripada 3 minit. Awak lebih jawab satu soalan tu lebih daripada 3 minit. Oh, tak sempat tak sempat jawablah semua soalan yang lain. Okey, Daniel. Siapa yang tak boleh buat? Boleh tekan raise hand tak? So, yang tak tekan raise hand maksudnya boleh buat ke? Sebab ni sebenarnya, ni bukan soalan tahun 5, tahun 6 ni dia tahun 5 pun boleh keluar juga, tahun 6 pun boleh keluar. Tapi soalan ni sebenarnya awak belajar semasa tahun 4. Soalan ni sebenarnya awak belajar semasa tahun 4. Dia masukkan semua konsep-konsep yang dah belajar sebelum ni. Dia masukkan konsep pecahan, dia masukkan konsep peratus. Semua sekali. So dalam topik ni banyak kemahiran dia akan uji awak. So ada 4 orang, yang tak tahu. Yang lain mungkin segan nak tekan raise hand ke. Okey, so now jom kita semak sama-sama. Okey, ingat bila dia nak peratus, okey dengar betul-betul murid-murid. Bila dia nak peratus, apa yang perlu ada? First kali apa? Pecahan. Pecahan mesti ada. And then pecahan A per B. B ni adalah keseluruhan. A ni apa yang soalan tu minta. Okey. B tu keseluruhan. Keseluruhan apa ni? Keseluruhan remaja yang ada. So nak tahu keseluruhan remaja yang ada macam mana? Macam mana? Come on. Someone boleh je buka awak punya mic. Cakap. Macam mana nak cari semua remaja ada berapa? Macam mana? Siapa boleh beritahu cikgu? Okey, dia macam ni. Okey, warna biru berapa orang yang minat warna biru? Okey, 45. Okey, cikgu nak yang lain buka je mic. Buka je mic untuk bercakap. So, warna biru ada 45. Okay, cikgu letak atas je 45. Okey, warna merah ada berapa orang yang minat? Oh. 40. Okey, warna kuning berapa ramai? 55. 55. So dia ingat dia separuh. Dia takkan 4, 3, 6, 7. Dia mesti separuh. Kebanyakannya selalunya kalau untuk graf palang ni dia akan separuh. Dia takkan 4, dia takkan 7. Dia macam tu. Kalau nampak macam terlebih sikit tu dia sebenarnya biasalah manusia yang melukis kan kadang-kadang. Okey, warna hijau berapa? 50. 50. Dan last sekali warna ungu berapa? 60. 60. Okey, kita nak cari B. Kita nak cari berapa jumlah remaja yang ada. Nak cari yang ini, kita kena tambah semua. Awak kena tambah semua. 45 tambah 40 tambah 55 tambah 50 dan juga tambah 60. Okey, siapa yang tak buat sila buat sekarang. Kira sekarang berapa awak dapat? Cuba kira sekarang berapa awak dapat bila tambah semua. 45 tambah 40 tambah 55 tambah 50 tambah 60. Jalan kira ni mesti dia memang akan panjang. Dia memang akan panjang dan bila jalan kira panjang macam ni mungkin dia punya markah dia adalah soalan 3 markah. Okey, berapa awak dapat? Dah tambah belum?
Berapa? Come on, come on, come on. Miss Najihah ni siapa Siapa yang pakai akaun Miss Najihah? Cikgu lupa, cikgu tak ingat. Okey, Muammar. Berapa semua dapat? Bila tambah semua? Yang lain awak dapat berapa? Buka je mic, buka je mic. Jangan segan-segan. Awak jangan segan-segan, jangan takut-takut. Nak bagi tahu jawapan. Tak ada, cikgu tak marah. Ni yang ni bila tambah ni, kalau boleh jangan ada salah lah. Tambah biasa je kan. So awak akan dapat jawapan dia adalah 205, 250. So total semua remaja yang ada adalah 250. So kita gantikan dekat sini. Pada B ni kita letak per 250 sebab total remaja semua 250. Dia nak apa? Dia nak peratus penggemar warna merah. Warna merah ada berapa? Warna merah ada berapa? 40. 40. So kita padam A ni. So pecahan yang kita ada adalah 40 per 250. So daripada pecahan yang ada, nak tukarkan kepada peratus, mesti darab dengan 100%. Okey, setakat ni faham? Faham. Sekarang ni boleh faham Okey, sekarang kita nak buat darab. Sebelum kita nak darab dan bahagi, kita boleh potong tau. Kita boleh potong sifar yang ada. Tapi kena ingat, atas mesti potong dengan bawah. Atas kita ada 1, 2, 3. Yang ini kita kira atas. Kita kira atas juga sifar dekat atas. So sifar dekat atas ada 3. Sifar dekat bawah ada 1 je. So berapa sifar yang kita boleh potong? 1. 1 sahaja. So kita boleh potong 1 sifar saja. So 1 bawah, 1 atas. Okey, setakat ni faham? Boleh. Okey, so sekarang apa kita nak buat? Kita gunakan teknik putaran roda. Okey, so atas darab, bawah bahagi. Dia sebenarnya ada je teknik lain. Tapi teknik lain tu kalau awak dah betul-betul kuasai sifir apa semua, baru cikgu ajar teknik tu. Kalau sifir awak pun masih lemah lagi, tak boleh, cikgu tak boleh ajar teknik tu. Nanti awak apa? Nanti awak pening kepala. Okey, alright. So, now, kita buat darab dulu. Apa darab apa? Apa darab apa bila awak nampak kat sini? 4 darab 100. Yes, 4 darab 100. 4 darab 100 dapat berapa? 400. 400. And then 400 yang ada ni, apa nak buat? Bahagi. Okay, 400 yang ada ni kita bahagikan dengan 25. Bahagikan dengan 25. Okay, so kalau sifir 25, tak payah buat lah. Kita tulis macam ni je, 25. Lepas 25 berapa kakak? 25 tambah 25. 50. 50. Okey. Sifar tambah 5? 5 tambah 2? 7. 7. Okey. 5 tambah 5? 10 kan? 10 kan? Okey. 1 tambah 7? 8. 8. Tambah 2? 9. 10. 10. Okey dah, cukup takat tu dulu. Kita buat takat tu dulu. Okey. So, first kali kita terus ambil 40. Ada tak dalam sifir 25 40? Tak ada. Tak ada, paling hampir. 25. 25 yang pertama, 1 atas 25 bawah. So bila kita tolak ni berapa kita dapat? Tak boleh. Tak boleh. 3. 15. Okay. 10. Awak akan dapat 15. Betul. Okay. And then sifar turun 10. Okay. Sifar turun dia jadi 150. Okay. Tak cukup. So kita tambah lagi. Sifar tambah 5. 5. Sifar tambah 2. 2. 1 turun. Okay. Tambah lagi. 5 tambah 5. 10. 2 tambah 1. 3. Tambah 2. 5. 5. 1 turun. Okay, ada 150. 150 ni yang ke berapa? 6. Yang ke 6. So 6 atas, 150 bawah. So bila tolak jadi berapa? Sifar. So jawapan dia yang inilah. 16 per
peratus. So inilah jawapan yang awak akan dapat sebenarnya. So semua salah. Daniel Haikal, kenapa salah kat sini Daniel Haikal? Macam mana awak dah boleh dapat 25%? Daniel? How you got 25%, Daniel? Oh, tak tahu nak explain. Daniel, do you got 40 over 250? Dek. Ah. I thought or 40 over 200, 250 turn into 1/4. 1/4. Cannot. 1/4 because 40 over 250. When you simplify, you cannot get 1/4. So simplify tu yang salah tu. That's why you got it wrong. So bila dia simplify dia bukan dapat 1/4. Alright, okay Daniel. Macam Danish pula, macam mana boleh dapat 20% Danish? Kita belajar sama-sama Lepas saya tambah jadi 250 tu, saya tulis pecahan 250 kepada 100. Lepas tu 25%. Awak tulis apa? 250 per 100. Oh, dia bukan. Ingat konsep pecahan A over B. B ni yang keseluruhan. A ni apa soalan minta. So keseluruhan dia 250. So 250 letak bawah. A, soalan tanya apa? Soalan tanya peratus warna merah. So warna merah ada 40. So 40 tu yang letak dekat atas. So kena tahu konsep dia, konsep pecahan. Konsep pecahan ni sebenarnya awak dah belajar semasa darjah 3. Sepatutnya awak ulang-ulang je buat masa tahun 3. Cikgu awak bagi situasi and then awak buat pecahan. Bagi situasi lain bagi buat pecahan. Bagi situasi lain buat pecahan sampailah awak betul-betul ingat. Sepatutnya macam tu. Alright, so now tak apa. So siapa yang belum tahu, so lepas ni kena tahu. Even sekolah menengah pun awak still akan guna kemahiran ni Awak still akan guna pengetahuan ni siapa yang tahu 6. Kalau tak tahu pengetahuan ni susah. Even ada kalkulator sekalipun dia takkan membantu awak. Faham? Alright. Okay, now kita move on pada soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya kali ini dia melibatkan piktograf. Dia melibatkan piktograf. Okay, jom kita tengok soalan melibatkan piktograf. Okay, untuk piktograf dia akan ada jadual. Dia akan ada jadual. Cuba besarkan. Okay, ini jadual dia. Dan dalam jadual tu dia akan ada satu simbol. Dia akan guna satu simbol je. Simbol yang sama jenis semuanya. Cumanya kadang-kadang ada yang bulat macam ni. Macam ni bulat Kadang-kadang dia akan pakai simbol separuh. Boleh Mak. Kadang-kadang dia guna simbol separuh. And then dalam simbol tu dia ada petunjuk. Dia ada petunjuk. Dia ada petunjuk dia. Macam ni dia punya petunjuk dia apa? Ni petunjuk Ni kita namakan dia sebagai petunjuk. Dia punya petunjuk dia. Key dia. Dia punya key dia. Okay, so petunjuk dia kat sini adalah satu simbol yang dilukis ni represent 2 Beyblade. Dia represent dua Beyblade. Dia mewakili 2 Beyblade. So kalau separuh berapa agak-agak? 1 Beyblade. So kita bagi 2 lah. Kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. So kalau satu yang penuh ni mewakili 2 Beyblade. Kalau dia lukis separuh tu adalah 1. Okay. So macam mana macam mana kita nak baca ni? Okay, cara baca dia. Kalau dia tanya Hakim ada berapa Beyblade? Hakim ada berapa Beyblade? Jangan jawab 6. Kebanyakan murid dia akan cakap Hakim ada 6 Beyblade. Bukan. 6 Beyblade ni adalah 6. Sebenarnya 6 ni adalah 6 simbol sahaja. Ini simbol yang dilukis. Tapi Hakim bukan ada 6 Beyblade. Hakim ada berapa sebenarnya? 12. Macam mana awak tahu 12? Darab 2. Yes. Dia ada berapa ni? Ada berapa simbol yang dilukis? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 2. 6 darab 2 awak akan dapat 2.
12 dekat sini. Awak akan dapat 12 dekat sini. Cikgu lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya orang nampak. Okey, band ada berapa? 5. Band ada berapa simbol yang dilukis? 5. 5 simbol kan? Dia ada 5 simbol. So, Beyblade dia ada berapa? 10. Ada 10. So, 5 darab 2. 2. Okey. Chin ada berapa simbol? 7. 7. Chin ada 7. So, Chin ada 7 simbol. So, Beyblade dia ada berapa? 14. Macam mana dapat 14? 7 darab 2. 7 darab 2. Okey, Dawn pula ada berapa simbol? 6. Ada 6. So, Beyblade dia ada berapa? 12. 12. So, 6 darab 2. So, itu cara nak baca piktograf. Sebab tu nama dia piktograf. Ada picto, ada picture. Picture tu simbol ni lah. Simbol-simbol yang dilukis tu. Boleh faham semua? Boleh. Dia mesti akan ada simbol, and then dia mesti akan ada petunjuk. Key dia mesti ada. Dia punya key dia mesti ada. Kalau key dia tak ada, maknanya soalan tu salah. Ataupun soalan tu suruh awak cari apakah petunjuk dia. Kadang-kadang kalau soalan tahun 6 selalu dia keluar macam tu. Dia keluar high level sikit. Apakah petunjuk bagi piktograf yang diberikan. So dia kena kira lah. Okay, alright. So now kita tengok soalan yang pertama. Okay, untuk soalan kali ni, cikgu tak nak awak post jawapan lagi. Siapa yang dah siap jawapan, jangan post jawapan lagi. Sebab cikgu tak nak kawan awak tiru jawapan awak. Alright. Okay, get ready semua. Cikgu bagi masa. 2 minit 30 saat lah. Sebab ni mungkin ada yang baru first time tengok kan. So kalau awak nampak dalam jadual ni, jadual ni tajuk dia bilangan murid berbasikal ke sekolah. So maksudnya apa? Tahun 3 berapa ramai yang naik basikal. Tahun 4 berapa ramai. Tahun 5 berapa ramai. Tahun 6 berapa ramai. Itu cara nak baca dia. And then satu simbol yang dilukis tu, awak tengok dia punya petunjuk dia mewakili berapa. Pandai-pandai lah. Okay, soalan dia adalah, okey, itu soalan dia dan sila buat sekarang. Hitung jumlah semua murid tahun 3 hingga tahun 6 yang berbasikal ke sekolah. Ada 2 cara macam mana nak selesaikan. Lepas ni cikgu akan tunjuk dua-dua cara tu. Okey Zairah. Nanti Zairah jangan lupa tonton rakaman Zairah. Okey, semoga dipermudahkan Zairah. So kita akan perlukan insya-Allah. So hari ni kelas yang terakhir untuk bulan Januari. So insya-Allah bulan 2 tu insya-Allah lah kita boleh habiskan semua kemahiran-kemahiran yang ada dalam pengurusan data. Lepas tu dah habislah. Untuk sesi ni dah habis. Cikgu akan mulakan dengan sesi baru dengan murid yang baru. Untuk mungkin yang tahun 3 sekarang ni, naik tahun 4 mungkin ramai murid tahun 4 ni akan join. Dan awak kalau rasa macam lemah lagi, kalau nak join lagi, boleh join lagi, jangan risau. Sebab untuk sesi yang baru ni mungkin cikgu akan masukkan sekali. Cikgu akan masukkan terus soalan-soalan penyelesaian masalah, soalan-soalan berbentuk ujian. Okay, kamu lebih kurang seminit lagi tinggal. Okey, lebih kurang 30 saat lagi. 30 saat lagi, tengok. Masa tamat baru post Masa tamat baru post jawapan anda. Sebab cikgu tak nak awak tiru. Kadang-kadang mungkin awak dah dapat jawapan, tapi bila kawan awak post yang lain, awak jadi macam, alamak, betul ke jawapan aku ni? Macam tu. Kalau awak faham soalan, tak ada masalah. Mesti boleh buat ni. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Okey, semua sekali post jawapan. Post jawapan.
Sepatutnya mesti laju lah. Jawapan awak mesti masuk dengan laju. Sebab awak siap terus letak jawapan and then cuma tunggu nak tekan butang enter saja. Okey, itu jawapan yang awak dapat Okey, untuk nak jawab soalan ni dia ada dua cara. Awak nak cara paling susah dulu ke cara paling senang? Susah. Nak cara paling susah? Cara paling susah dulu. Okey, kalau cara paling susah, okey, tahun 3. Tahun 3 ada berapa simbol yang dilukis? 6. 4. 4 ke 6? 8. Tahun 3 ada 4 je. So 4. Ada 4 kan? So kalau ada 4, berapa jumlah murid? 4 darab 2 apa? 4 darab 2. 4 darab 2. 4 darab 2, 8. Sifar tu letak je belakang. Darab 2 je. Jangan darab 20. Awak mungkin tak hafal sifar 20 tapi awak hafal sifar 2. So sifar tu letak je belakang. Okey, tahun 4 ada berapa simbol? 3. So berapa semua? 60. 3 darab 2, 6. Sifar letak belakang. So 60. Tahun 4 ada 60. Okey, tahun 5. Tahun 5 ada berapa simbol? 5. 5. Ada 5 simbol. Ada 5 simbol tahun 5. So berapa? 100. 100. 100. Tahun 6 6. ada 6. 6 simbol. So berapa jumlah murid? 120. 120. So nak tahu, dia tanya hitung jumlah, calculate the total pupils start from year 3 until year 6. So maksudnya kena tambah semua. So 80 tambah 60 tambah 100 tambah 120. So bila awak tambah semua ni, berapa yang awak dapat? 360. 360. Kamu yakin? Yakin ke? Ya. Ya. Okey. Jawapannya adalah yes, 360. So ini cara susah. Cara senang dia. Cikgu, cara senang apa cikgu? Dia sebenarnya dia bukan senang. Dia senang sikit lah. Tapi kalau senang, dia akan senang kalau awak hafal sifir. Okey. Cuba kira. Daripada tahun 3 sampai tahun 6 ada berapa jumlah simbol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Total semua simbol ada 18. 18 ni kita darabkan dengan 2. 20. Tu je. And then awak buatlah. 18 jangan darab dengan 20. Darab dengan 2 dulu. Darab dengan 2. Okey, 8 darab 2 apa? 16. 16. 1 darab 2? 2. 3. Tambah 1? 3. 3. 36. So sifar belakang letak lah. Dapat jawapan. Sama tak jawapan dia? Dia nak tahu awak punya jawapan betul ke tak? Jawapan mesti sama walaupun jalan kira yang berbeza. Jawapan awak mesti dapat sama walaupun jalan kira awak berbeza. So itu maksudnya awak kuasai semua benda. Janganlah awak buat tambah awak dapat lain, darab macam ni awak dapat lain. Tu ada something wrong. Sama ada tambah awak silap ataupun darab awak tambahin lagi. So ada dua cara. Kalau dia tanya jumlah, boleh guna cara yang pertama ni. Kaedah yang pertama cikgu tulis K1. Ataupun boleh guna kaedah yang kedua. So terpulang pada awak lah. Awak nak guna cara yang mana? Terpulang pada awak. Yang mana awak selesa. Cikgu tak nak paksa. Awak kena ikut kata hati awak. Kalau awak rasa yang awak selesa yang lagi senang faham, lagi awak takut nak buat silap, lagi senang faham nak buat yang kaedah yang pertama, buat kaedah yang pertama. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Alright. Okay. Boleh? Semua? Boleh ke? Okay, now kita move on kepada soalan yang seterusnya. Masih lagi guna yang sama. Masih lagi guna piktograf yang sama. Okay, soalan yang seterusnya adalah. Okay, cuba jawab sekarang. Okay, go. Sama juga jawapan jangan letak lagi. 2 minit 30 saat cikgu bagi dekat awak. Yang ini cikgu tak nak bagi lama-lama. Cikgu bagi 1 minit 30 saat je. 1 minit 30 saat. 1 minit 30 saat.
Habis masa, post jawapan. Habis masa baru post jawapan. Berapakah beza bilangan murid berbasikal bagi tahun 6 dan tahun 3? Alamak, senangnya. Soalan ni nampak je susah. Ayat. Cikgu, soalan ayat cikgu susah cikgu. Mana ada susah. Soalan ni senang je. Awak jangan tertipulah dengan ayat-ayat dia tu. Selalunya murid-murid takut bila jumpa soalan-soalan ayat macam ni. Sebenarnya tak perlu takut. Awak tahu kata kunci ni untuk operasi apa. Kata kunci ni untuk operasi apa. Settle. Sebab tu dekat dalam kelas cikgu sentiasa ajar awak. Okay. Cari kata kunci. Identify keyword. Okay, masa menghampiri 15 saat lagi. 15 saat lagi. Okey, masa tamat boleh post jawapan anda sekarang. Okay, post. Baru 4 orang ni. Post. Amboi, dia ni siap buat ayat Daniel. Come on, yang lain. Come on, yang lain. Sepatutnya jawapan awak masuk laju ni. Okey, berapakah beza bilangan murid berbasikal bagi tahun 6 dan tahun 3? Apa kata kunci awak nampak kat sini? Apa kata kunci dia? Different. Kata kunci dia adalah difference ataupun beza. So kalau awak tahu, bila awak dapat identify, awak dapat kenal pasti yang mana satu kata kunci dia. Baru kita akan tahu operasi apa nak pakai. So operasi apa nak pakai ni? Tolak. Beza adalah operasi tolak. Kata kunci operasi tolak. So dia nak tahun 6 dengan tahun 3. Okay, tahun 6. Tahun 6 tadi kita dapat berapa? 120. 120. Tahun 3 tadi kita dapat berapa? 80. 80. So bila tolak mestilah kecil tolak besar ke besar tolak kecil? Besar tolak kecil. Mestilah besar tolak ke kecil. So 120 tolakkan dengan 80. So berapa awak dapat? 40. Bila awak tolak awak akan dapat 40. Danish, macam mana boleh dapat 160 Danish? Salah tolak. Salah tolak. Awak tolak apa? Danish? Apa yang awak tolak yang membuatkan awak dapat 160? Danish? Tak apa. Dia kalau kita buat salah hari ni tak apa, kita jangan risau, tapi kita akan ingat sampai bila-bila. So ni. Kalau awak rasa macam takut, buat benda ni. Inilah nama dia maklumat penting. Cikgu selalu tekankan. Even cikgu yang dah besar pun, cikgu yang dah tua pun, cikgu buat benda ni kadang-kadang bila cikgu nak selesaikan apa-apa masalah. Bila ada soalan-soalan masalah yang cikgu perlu selesaikan ke apa ke, yang melibatkan sekolah menengah ke apa ke, yang melibatkan kerja cikgu ke, cikgu akan keluarkan maklumat macam ni. Supaya senang kita nak kira. Dia tak perlambatkan pun. Mana lambat, dia ambil masa berapa saat je untuk kita buat benda ni. So bila kita buat benda ni, daripada benda yang banyak kita nak tengok ni, dia jadi sikit. Dia jadi sikit. Alright semua? Jangan segan-segan nak buat maklumat penting ni. Tak ada masalah pun. Dia tak membazirkan masa awak. Jangan risau. Alright semua. Okay, now kita akan move on kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay. Kat sini kita dapat piktograf jualan pensel di koperasi sekolah. Dan boleh tengok dia punya petunjuk dia. Dia punya key dia. Okay. Soalan yang pertama cikgu tak nak bagi masa lama sangat. Sebab soalan pertama terlalu mudah. Okay, kita tengok soalan pertama apa dia. Okey, cikgu bagi masa
30 saat. 30 saat. Okay, go. Masa ni tak nak berjalan pula. Okey, 30 saat dalam kepala cikgu. Masa ni dia kejap okey, kejap tak okey. Okay, siap ke semua? Okey, tekan enter sekarang. Okey, alright. Okey, untuk soalan ni boleh tak cikgu nak panggil untuk kita cikgu nak panggil nama lah untuk terangkan. Boleh? Okey, untuk soalan ni cikgu nak Adam Syazan. Adam Syazan, mic boleh tu? Mic okey ke tak? Adam Syazan, mic okey ke tak? Okay, mic tak okey kot. Kalau macam tu, Iris Nur Edina. Iris, mic okey? Boleh? Boleh. Okey, Iris. Pada hari Selasa, berapa batang pensel yang dijual? Berapa, Iris? 30. 30. Macam mana awak dapat 30? Sebab dia suruh represent 10 pensel. Lepas tu kat hari Selasa tu dia ada 3 pensel. Ada 3 pensel. 1, 2, 3. So, Lepas tu dia represent 10 pensel. okey. So kalau 10 so jadi 30 30. Awak buat operasi apa? Tambah ke darab? tambah. Tambah. 10 tambah 10 tambah 10. Ya. Kalau cikgu nak buat 3 darab 10 boleh tak? Boleh? Boleh juga. So, dapat 30. Okey, bagus. Bagus. Good job, Iris. So, dan juga murid-murid yang lain. So, jawapannya adalah 30. Okey, bagus. So, now kita move on kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, berapa lama masa cikgu nak bagi awak? Sama juga 30 saat. 30 saat juga. 30 saat. Okay, ready. Soalan yang kedua. Okay, go. Okay, post jawapan awak semua. Okay, untuk soalan kali ni, cikgu nak panggil Sharifah Alwina. Alwina, boleh ke? Alwina? Okay, mungkin Alwina tak ada mic. Kalau macam tu, Muammar lah, Muammar. Ya. Okay, Muammar. 50 batang pensel dijual pada hari apa, Muammar? Isnin. Isnin. Macam mana awak tahu Isnin? Sebab dia kata 50 batang pensel dijual pada hari. Soalan cakap 50 batang pensel. Jadi soalan cakap satu pensel mewakili 10 pensel. Jadi bila kita tengok kat jadual, kita tengok kalau ada 5 pensel. So yang mana ada 5 pensel? Isnin. Hari Isnin. So hari Isnin ada 5 pensel. So macam mana 5 ni boleh jadi 50? Sebab satu pensel mewakili 10 pensel. So hari Isnin mempunyai 50 pensel. So macam mana dia boleh jadi 50? Awak tambah ke awak darab? Tambah. Awak tambah macam mana? 10 tambah 10. So awak tambah lah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Okey. Kalau nak buat darab boleh tak? Boleh. Boleh juga. So ingat 5 darab 10 pun 50. So jawapannya adalah hari Isnin. Hari Isnin ataupun Monday. Alright. Okay, bagus. Muhammad, good job. So now kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya soalan apa? Sekejap. Cikgu intai-intai dulu. Okay. Alright.
Soalan ni pun sama juga 30 saat. 30 saat juga. Soalan ni pun 30 saat. Okey. Awak boleh mula jawab sekarang. Okey, post sekarang jawapan anda. Oh, boy, dia ni raja betul. Dia ni betul ayat penuh. Paris pun buat ayat penuh juga. Okay, alright. So yang ni senang Yang ni senang. Macam mana kita nak tahu sama? Tengok je. Berapa hari apa yang lukisan simbol dia sama banyak. So dapatlah jawapan dia hari Khamis dan juga Jumaat. Thursday and Friday. Alright semua? Okay. Yang ni senang Ramai yang sangat boleh jawab ni. Jom cikgu bagi soalan susah lah sikit. Okay. So get ready untuk soalan susah. Okay, get ready semua. Cikgu intai dulu soalan susah ni ada berapa lama masa cikgu nak bagi dekat awak. Okay, alright. Okay. 2 minit je lah. 2 minit sajalah. 2 minit je lah untuk awak selesaikan soalan ni. Okay, ready semua? Kira betul-betul, jangan buat silap. Okay, go. Boleh. Boleh, Adam Syazan. Untuk pengetahuan semua, kita ada lebih kurang setengah jam lagi. Kelas kita lebih kurang setengah jam lagi. Setengah jam tak lama sebenarnya. Setengah jam tak lama bila soalan tu banyak. Bila awak buat soalan-soalan susah tu, setengah jam tu merupakan masa yang tak lama. Kejap je masa tu akan berlalu. Okay, 2 minit saja. 2 minit saja. Cik bagi 2 minit sahaja. Sebab soalan ni mudah je kot. Sebab nombor dia tak besar. Okey, ada 20 saat lagi, 20 saat lagi. 20 saat lagi. Okey, 2 minit telah berlalu. Jom post jawapan anda semua. Jawapan. Post jawapan. Come on. Okey, soalan ni cikgu nak bagi siapa? Kita bagi Khairin. Khairin boleh explain ke Khairin soalan ni? Khairin Imanina. Mungkin Khairin ada masalah mic. Okay, kalau macam tu kita bagi Daniel Hackle. Yeah. Daniel, try explain how you got the answer, Daniel. Okay. So each symbol represents 10 pencils. Okay. So Monday have 5 symbols, which means 50 pencils. Alright.
So Tuesday has 3 symbols, which means dirty pencils. Wednesday has 4 symbols, it means 40 pencils. Kamis and Jumaat has 2 symbols, so there are both 20 pencils. Okay, then? And then the questions told to calculate the total number, right? Yeah. So we have to add all of them. 50, 30, How 40, how how 22. how do you know you have to add? Macam mana awak tahu kita perlu tambah? Because the question told us to calculate the total number of pencils or sold. So what is the keyword here? Total. Total, jumlah. So jumlah tu lah. Bila kita nampak perkataan jumlah, total, so itu adalah operasi tambah. Okay. Then you can continue. Okay, so 50 plus 30 equals 80. And then you plus everything lah. Yeah. So 50 plus 30 80, is 80. And 40 plus 20 is 60. That means Alright. 80 plus 60 equals 140. And 140 plus 20 equals 160. 160 pencils, that's all. 160 pensel. Okay, bagus Daniel. Okay, you jawab bagus. Begitu juga murid-murid yang dapat jawapan dengan betul. Tambah sahaja ke semua untuk dapatkan jawapan dia. 160. Arisa Damia, macam mana boleh dapat 150 Arisa? Ke typo tu? Arisa typo. Saya tak tahu kenapa cikgu. Ha? Apa dia Arisa? Saya tak tahu kenapa cikgu. Tak tahu kenapa. Jalan kira awak. Saya tambah je lah. Okay, 50 tambah 30 berapa awak dapat? Saya tambah 20 dengan 20 dulu. Okay, 20 dengan 20 berapa awak dapat? 40. Okay, lepas tu tambah berapa pula? 4. Tambah 40. Okay, berapa awak dapat? 80. 80. Okay, lepas tu awak tambah berapa pula? 40 lepas tu sama 30. Tambah 30. Berapa awak dapat? Saya tambah 30 tu jadi 2 dulu. 20. 30 jadi 20? 30 saya buat jadi 20. Lepas tu ada lagi 10 tu kan jadi 30 kan. Lepas tu saya tambah lah macam tu. Sebab nanti kalau saya tambah 30 jadi 100 dulu. Okay, jadi 100 dulu. And then awak tambah tak 10 tadi? Tambah lah. Tak tambah? Tambah. Tambah. Okay, so dia jadi 110 kan? Okay, lepas tu awak tambah tak dengan 50? Tambah. Saya Sepatutnya dapat 150. Mana boleh dapat 150? Kan awak tambah ni 40 Arisa. And then awak tambah dengan ni 40. So dapat apa? 80 kan? Lepas tu awak cakap yang 30 ni awak pecahkan kepada 20 dengan 10, betul? So tambah 2 ni jadi 100. Tambah ni pula jadi 110. So 110 tambah dengan 50? 160. 160. Macam mana boleh dapat 150? Salah kira. Tak kena hati-hati tu. Apa dia Arisa kalau pisah-pisahkan macam tu. Okay. Kena hati-hati. Boleh. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi kena hati-hati. Kalau tambah senang je Arisa. Tambah je terus. Tak payah pisah. Tambah je terus. Senang je. Alright. So now kita tengok soalan yang seterusnya. Ada lagi soalan ni untuk piktograf ni. Apa soalan dia? Jap, soalan dia cikgu nak bagi masa 2 minit juga. 1 minit 30 saat. 1 minit 30 saat cikgu bagi. Okay, go. Mudah je ni. Hitung beza jualan pensel antara hari Rabu dan juga Khamis. Calculate the difference between the sales of Wednesday and Thursday. Sangat senang. 1 minit je lah. Senang sangat ni. 1 minit je.
Sebab info semua dah ada. 1 minit je Ya, 30 saat lagi, lebih kurang 30 saat lagi. Baik. Danish, awalnya pun jawapan. Sabar. Tahan. Hantar. Yang Miss Mai ni siapa Siapakah Miss Mai? Okey, boleh post sekarang. Okey, Alif. Alif baru join Alif. Okey, come on, post. Oh, dah lama join. Tapi jawapan awak untuk soalan-soalan sebelum ni tak ada pula. Adam Syazan. Adam Syazan, betul ke tu jawapan awak? Okey. Alright, so. Okey, soalan kali ni kita bagi siapa? Paris lah, Paris. Ya. Okey, Paris terangkan macam mana awak dapatkan jawapan, Paris. Okay, keyword untuk soalan ni ialah difference. So difference kena Ataupun difference- beza Okay. difference kena tolak. Kena tolak. So kita So antara apa? Antara hari apa dengan hari apa? Rabu dengan Khamis. Okey, bagi tahu sikit. Ada berapa ni? Rabu ada 40 batang pensel. Khamis ada 20 pensel. Okey, teruskan. So soalan cakap beza besar kena tolak dengan kecil. 40 tolak dengan 20. Jawapan dia 20 batang pensel. 20. Okey, bagus Paris. Good job. Dan juga murid-murid yang betul di dalam bahagian chat. Okey, good job semua. Alright, okey. Alif jangan buat salah Alif. Bukan 60 20. Okey, soalan ni senang je. Sebab apa? Sebab tu cikgu cakap, awak tahu kata kunci. Sebenarnya banyak je soalan-soalan problem solving yang sebenarnya awak boleh jawab. Kenapa? Identify kata kunci je. Identify keyword je. Identify keyword, dapat tahu keyword tu operasi apa? Boom. Boleh. Tapi jangan salah kira lah. Jangan salah kira kalau melibatkan tambah tolak. Tambah tolak tu kalau dia bagi soalan problem solving yang melibatkan tambah tolak tu advantage untuk awak tu untuk dapatkan markah full. Kalau darab bahagi, mungkin awak akan ada masalah sikit. Salah sifir lah. Lepas tu bila dah darab, tak tertambah nombor kecil dekat atas lah. Jangan lupa lah. Jangan lupa. Alright. So now kita akan move on kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Soalan ni mungkin certain daripada awak pernah jumpa. Mungkin certain awak daripada jumpa. Mungkin certain daripada awak pernah jumpa dalam ujian akhir sesi akademik juga. So get ready. Soalan ni cuba bagi 2 minit 30 saat. 2 minit 30 saat. Okay, go. Cuba jawab sekarang. Okay, come on. Kira betul-betul. Fahamkan soalan tu betul-betul. Fahamkan soalan tu betul-betul. Siapa yang dah siap, semak balik. Semak balik soalan tu. Betul tak jawapan yang awak buat tu?
Cuba fahamkan soalan. Bila kira tu, fahamkan apa benda yang awak kira tu. Benda apa yang aku kira ni sebenarnya. Macam tu. Sebab kita perlu faham betul-betul. Kalau awak tak faham, nanti kalau awak jadi tukang buat air, orang minta sirap sirap selasih, awak bagi sirap ais je kat dia. Padahal dia nak sirap selasih. So mana selasih tu? Kalau dia nak 5 asam boy ais, awak bagi dia asam boy ais. Mana limau? Macam tu. Tak lengkap. Okay, 30 saat lagi. 30 saat lagi. Bila sebut pasal air ni dahaga kan? Masing-masing dahaga kan kat rumah. So, minumlah air kat sebelah awak tu. Okay, boleh post. Boleh post jawapan anda sekarang. Come on. Okay, come on, come on, come on. Baru berapa orang ni yang post? Baru 4 orang post. Okay, jom kita semak sama-sama. Nak tengok. Awak faham ke tak? Okay, first kali dia cakap apa? Piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan pokok bunga di sebuah kawasan sekolah. Mana ada yang tak lengkap. Mana yang tak lengkap? Blok C tak ada. Tak ada pun gambar bunga, pokok bunga yang dilukis. Okay, ini dia cakap apa? Berapakah bilangan simbol bagi pokok bunga di blok C? Berapakah simbol yang perlu kita lukis di bahagian C? Itu maksud dia. Jika total semua pokok ada 80. Total semua tu maksudnya A tambah B tambah C tambah makmal tambah pejabat, total semua adalah 80. Itu maksud dia. Okey, cuba tengok. A ada berapa simbol? 2. 2. So berapa pokok bunga dia? 10. 10. Okey, B ada berapa? 15. 3. So ada berapa pokok bunga? 15. 15. Okey. C tak ada kan? Okey, makmal? Mama 2. 10. 2, 10. Okey, pejabat? 5. 25. 25. Okey. So, first kali apa yang awak kena buat? Tambahkan dulu kesemuanya. Ke semuanya. So, 10 tambah 15 tambah 10 tambah 25. So, berapa ni total bila kita tambah? 60. 25, 30, 40, 50, 60. So, kita akan dapat sini total untuk blok A, blok B, makmal dengan pejabat adalah 60. Tapi dia cakap total semua adalah 80. So, berapa blok C punya pokok bunga? Macam mana kita nak tahu? 80 tolak 60. 80 kita tolakkan dengan 60, barulah kita tahu blok C punya pokok bunga dia ada berapa. So, bila tolak berapa? 20. Awak akan dapat 20. So, blok C ada 20. Siapa jawab 20, awak tak dapat markah penuh. Awak kurang satu markah. Kenapa? Sebab dia tanya, berapakah bilangan simbol? Berapakah bilangan simbol? So, kalau satu simbol 5, kalau satu simbol 5 pokok, blok C ada 20 pokok. Ni kalau satu simbol 5 pokok, blok C ada 20 pokok. So, operasi apa nak pakai ni? Bagi. Bahagi. Awak boleh bahagi ataupun nak darab pun boleh. Macam mana nak darab? 5 darab berapa dapat 20? 5 darabkan dengan berapa dapat 20? Kalau bahagi pun sama juga. Awak akan dapat jawapan 20 bahagi 5 akan dapat 4. Nak guna bahagi pun boleh, nak guna darab pun boleh. 5 darab berapa? Jadi 20. So inilah konsep yang awak guna semasa buat maths trivia.
Cikgu buat 20 bagi 5. So awak boleh buat 5 darab berapa? Dapat 20. So 5 darab 4. So bila dah dapat 4, kalau boleh ada tak dia suruh lukis? Tak. Walaupun tak ada, kalau boleh lukis. Lukislah macam ni. 2, 3, 4. Tapi sebenarnya kalau tak lukis pun dapat juga makan penuh. Asalkan mesti ada 4 ni. 4 ni mesti kena ada baru betul. Ramai yang buat salah. Ramai yang stop sampai 20 je. Tapi yang dapat 16. 16 macam mana boleh dapat 16 Alif dengan Adisa macam mana boleh dapat 16? Bahagi cikgu. Awak bahagi apa? Bahagi 5. Oh, awak bahagi dulu. 80 bahagi 5. 80 bahagi 5. Okey. 80 bahagi 5. Lepas tu awak dapat berapa? Boleh juga 80 bahagi 5. 80 bahagi 5 berapa? Awak dapat 16. Okey, 1, 5, sini 3, sini 10, 6, 30. Okey, 16. And then berapa jumlah yang dilukis ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total semua 16. Yang ini dia baru lukis 12. So berapa yang tak cukup? Berapa yang tak cukup lagi? Lagi 4 lah. Kan 12, 13, 14, 15, 16. Cukup lah. Cukup lah 16. So awak kena buat 16. Satu lagi step ni Alisa. 16 tolak 12. 16 ni adalah 16 simbol yang sepatutnya ada dekat sini. Tapi dekat sini baru ada 12. So 16 tolak dengan 12. So awak akan dapat 4 simbol. Awak still akan dapat jawapan yang sama. Alisa, jawapan dia still akan sama juga. Boleh Alisa? Boleh. Alif pakai cara tu juga ke Alif? Sama. Okay, alright. So Alif punya cara fikir dengan Alisa punya cara fikir sama. Alright. So tapi ingat kena tolak sebab dia dah lukis 2. Dia dah lukis 12 dalam jadual. So berapa lagi yang dia belum lukis? Yang dia belum lukis adalah 4. 16 tolak 12. Alright semua. Okay, so now kita tengok soalan yang seterusnya. Kita cikgu nak intai-intai sikit. Okey, soalan seterusnya ni dia melibatkan carta pi. Kita tengok berapa soalan hari ni yang sempat kita buat yang melibatkan carta pi sebab kita ada lebih kurang 8 minit lagi Okey, so untuk carta pi. Okey, kita tengok kat sini. Okay, ini nama dia carta pi. Nampak macam pi. Bulat macam pi, bulat macam pizza. So nama dia adalah carta pi, pie chart. Okey. Kalau kita tengok dekat sini tajuk dia adalah kajian oleh Kelab Matematik cara murid SK Budi ke sekolah. So kalau awak tengok warna biru ni dia naik apa? Warna biru ni yang pecahan-pecahan ni kita namakan dia sebagai sektor. Sektor biru, sektor oren, sektor hijau, sektor ni warna apa ni? Ni dah oren. Ni warna kuning nak ke oren lah. Okey. Alright. So bas berapa persen? Dia bagi yang ni data untuk setiap kenderaan ni dia bagi dalam bentuk peratus. Kadang-kadang dia akan bagi dalam bentuk angka, bilangan, kuantiti. Dia ikut sama ada dia bagi dalam bentuk peratus ataupun dia bagi dalam bentuk kuantiti. Kalau dia bagi dalam bentuk peratus, mungkin dia akan ada soalan yang minta kita cari kuantiti. Kalau dia bagi dalam bentuk kuantiti, dia akan tanya soalan dia suruh kita cari dalam bentuk peratus. So awak kena faham. Bila keluar soalan macam ni, kita dah boleh expect dah apa soalan akan keluar. Okey, kalau awak tengok macam ni, okey, bas berapa persen? 52%. Jalan kaki 14%. Naik basikal 22%. 22%. Kereta 12. okey, kalau soalan tanya berapa ramai kenderaan apa yang paling ramai murid naik? Bas. Sebab apa? Warna biru ni yang paling besar cikgu. Yes. Bila awak tengok warna biru ni lah yang paling besar. Ataupun kalau tak nampak warna biru ni paling besar, kadang-kadang ada orang tak nampak. Ya ke biru ni lagi besar? Tak nampak pun. Okey lah, kalau tak nampak tengok angka dia. So 52 ni lagi besar daripada yang lain. So
Kenderaan apa yang paling sedikit murid naik? Kereta. Kereta paling sikit naik Agak-agak awak kenapa? Agak-agak awak lah. Kenapa? Sebab jam. Mungkin mak ayah mereka ni sekolah tu mungkin jauh. So jalan nak pergi ke sekolah tu jam. So diorang suruh anak diorang naik bas. So diorang terus pergi ke tempat kerja. Tak adalah menghadap jam. So macam itulah. So awak kena bersyukurlah. Siapa yang datang sekolah awal and then mak ayah dia pun kerja, kena bersyukur. Say thank you. Ucap terima kasih dekat mak ayah awak sebab dapat hantar awak dengan awal ke sekolah semua walaupun mak ayah awak bekerja. So bukan senang tau. Alright semua. Okay, now kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, untuk soalan ni, sekejap, berapa lama masa cikgu nak bagi dekat awak ni? Okay, kenapa dia tak keluar? Okay. Cikgu bagi masa dekat awak 1 minit lah. 1 minit untuk soalan ni. 1 minit je. 1 minit. Okay, go. Cari peratusan aktiviti Saidina. Cari peratusan aktiviti Saidina. Mudah sangat ni satu soalan ni. Mudah sangat. Okay lah, cikgu up sikit. 2 minit lah, 2 minit. Sebab ada perpuluhan. Nanti kan awak stress pula. 2 minit. Cikgu bagi hint sikit Okay, satu catapai, berapa peratus keseluruhan dia? Satu catapai. Kalau keseluruhan dia penuh, berapa agak-agak? Okay, markah exam awak kalau penuh berapa? Berapa persen? Kalau markah exam? 100. Sama juga dengan catapai ni. Keseluruhan ni adalah 100%. Okay, buat sekarang. Alif kenapa? Alamak pula Alif. Come on, kira kena pantas sikit Kena kira pantas sikit. Okay, boleh post jawapan? Okay, yang lain, come on, yang lain. Yang lain tak dapat lagi Okay, siapa tak tahu nak buat? Siapa tak tahu nak buat tekan raise hand? Cikgu nak tengok sikit. Okay. Alright. Jom kita semak. Cikgu bantu awak. Okay, tadi cikgu cakap apa tadi? Okay, keseluruhan total percentage untuk keseluruhan catapai adalah 100%. Ini awak kena ingat. Keseluruhan adalah 100%. So, kita dah tahu warna hijau 10%, warna purple 35%, warna biru 22.5%, warna kuning 17.5%. Alright. Okay, now, tambahlah semua. First kali kita tambah semua. Warna merah je kita tak tahu. So, cara dia adalah tambah dulu semua. 10% tambah dengan 35%. Awak tambahlah dalam bentuk lazim tau. Cikgu buat macam ni. Awak tambah dalam bentuk lazim. So, awak akan dapat 45% yang ni. Okay. Kenapa cikgu buat macam ni? Yang tak ada perpuluhan, cikgu tambah dulu yang tak ada perpuluhan. Yang ada perpuluhan, cikgu tambah dulu dengan yang ada perpuluhan. Okay, 17.5% tambah dengan 22.5%. Okay, so yang ni cikgu tunjuklah Ingat balik konsep perpuluhan. Titik perpuluhan mesti sama. Titik perpuluhan mesti sama. Ini kebanyakannya murid-murid lemah lah.
Kebanyakan beramai murid yang lemah. Cikgu pun tak tahu. Walaupun cikgu-cikgu kelas awak ajar, ingat samakan titik perpuluhan. Tapi bila time ujian, ramai buat silap. Bukan SKTM je. Sekolah lain pun sama. Even kadang-kadang murid-murid yang pandai pun sama juga buat mistake yang sama. So bila kita tambah 10, berapa? 10, 10. berapa? 4. So awak dapat 4. 40 sifar. 40 sifar awak boleh tulis bahagian 40 saja. Boleh tulis bahagian 40 saja. Boleh buang perpuluhan dengan sifar tu. Kalau sifar tu kat belakang. Boleh buang. And then 45 tambah dengan 40%. So berapa dapat? 85%. So total semua yang ada ni yang ada peratus ni adalah 85%. Okey, untuk carta pi keseluruhan termasuk yang warna merah adalah 100. So nak cari yang warna merah 100% tolakkan dengan 85%. So bila kira berapa dapat? 15%. So inilah jawapan yang sepatutnya awak dapat. Sudah boleh faham belum? Boleh faham tak? Boleh. Boleh sebenarnya boleh je awak nak tambah 44. Lepas dapat 45% ni tambah dengan 17.5. Tapi kalau nak tambah 45% tambah 17.5 mesti buat macam ni. 45% tambah dengan 17.5. 45 ni tak ada titik perpuluhan. So bila tak ada, tambah titik perpuluhan, tambah sifar. Kalau nak tambah. So kena ingat, yang mana tak ada titik perpuluhan wajib tambah. Sebab untuk soalan exam baru-baru ni tahun 4 ramai yang buat macam ni. 45 dia pergi buat macam ni. 5 letak sini, 4 letak sini, betul pandai-pandai pergi letak titik perpuluhan. Habis. Itu maknanya apa? Konsep perpuluhan awak masih lemah. Kalau buat macam tu maksudnya konsep perpuluhan masih lemah. So kena ingat, konsep tu adalah benda-benda yang basic yang awak kena tahu. Kalau tak tahu benda basic, tak boleh nak pergi yang high level soalan yang high level punya. Bukan yang high level, yang intermediate pun tak boleh nak pergi juga. Sebab apa? Sebab basic lemah. Boleh? So kalau basic awak kuat, bagilah soalan macam mana pun, insya-Allah boleh buat. Tak ada masalah. Okey, so untuk hari ni kita sempat jawab soalan carta pi satu soalan saja. Tapi cikgu akan tunjuk dekat awak sepintas yang lalu. Ini adalah soalan-soalan yang mungkin kita akan jumpa, yang mungkin awak akan jumpa pada minggu hadapan. Kita akan sambung lagi carta pi, beberapa soalan carta pi, and then soalan untuk mode, median, julat, min, cikgu tak tunjuk lagi. Cikgu akan tunjuk pada sesi bulan Februari. So siapa yang berminat untuk join pada minggu hadapan, bolehlah daftar untuk bulan Februari ni. Bulan Februari tu adalah last untuk sesi tahun ni. Sebab bulan 3 cikgu akan buka untuk sesi 2024 kepada murid tahun 3, tahun 4 dan juga tahun 3 tahun ni lah. So tahun depan, sesi masuk bulan 3 ni diorang akan jadi tahun 4, awak akan jadi tahun 5. So yang mana tahun 5 kalau nak join lagi, dipersilakan join. Kalau rasa masih lemah lagi, boleh join. Dan tahun 5 yang naik ke tahun 6, kalau rasa macam masih tak kuasai lagi, boleh join. Sebab untuk sesi yang baru ni, cikgu akan ajar topik tu, ini sekali dengan soalan penyelesaian masalah yang soalan-soalan ujian lah. Soalan-soalan ujian. So kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Ada sebarang pertanyaan? Ada? Tak ada. And then jangan lupa tonton video-video rakaman yang ada, and then nota-nota tu yang awak ada selama ni tolong ulang kaji. Cuti juga. Tapi ulang kaji jangan tinggal. Satu hari buat 5-6 soalan jadilah. Asalkan buat. Alright semua. So kita jumpa lagi pada masa akan datang pada minggu depan insya-Allah. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye bye semua. Assalamualaikum. Good. Bye cikgu. Alright, bye bye semua.